tiada harus bagi mereka itu bagi rasul-rasul. Tak harus bagi rasul-rasul menyampaikan dia akan satu bahagian. Maka ketika ni tak harus. Rasul-rasul tu nak menyampaikan dia. Jadi makna tu satu bahagian ni ya Allah Ta'ala turun kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada suruh mereka menyampai. Maka satu bahagian ni orang panggil tak harus bagi mereka menyampai. Satu bahagian. Dan satu bahagian. Sikit meh, tak bunyi tu. Dan satu bahagian. Baik, baik. Baik. Pilih akan mereka itu rasul padanya pada satu bahagian. Satu bahagian ni Allah Ta'ala pilih. Pilih kat mana? Pilih akan rasul saat ni tu. Ngapa dia? Yakni nak menyampa pun tak apa, tak si menyampa pun tak apa. Di mana tak? Dan satu bahagian memberi pilih Allah Ta'ala akan mereka itu akan rasul. Beri pilih tak ramai padanya pada satu bahagian. Maka harus bagi mereka itu, bagi rasul-rasul tu menyampaikan dia akan satu bahagian daripada hukum syarak ni. Satu bahagian Allah pilih. Pilih nak menyampai pun tak ada apa. Dan ketiada menyampai satu bahagian. Satu bahagian nak menyampai pun tak apa. Tak si menyampai pun tak apa. Allah Ta'ala pilih kepada mereka. Bahasanya mereka tak si menyampai pun tak apa. Nak menyampai tak apa satu bahagian ni. Ini satu bahagian kedua. Dan satu bahagian yang ketiga. Dan satu bahagian menyuruh Allah Ta'ala akan mereka dengan menyampai nyo barang ke. Satu bahagian ni. Dan satu bahagian menyuruh Allah, jadi menyuruh oleh Allah Ta'ala akan mereka itu akan rasul. Dah kawan? Dengan menyampai satu bahagian. Maka telah menyampai mereka itu akan satu bahagian menyampai kepada makhluk. Dan tiada menyembunyi akan dia, tidak menyembunyi mereka itu rasul daripada satu bahagian kalau Allah Ta'ala suruh menyampai ni. Tidak membunyi akan sesuatu. Akan sesuatu pun Allah Ta'ala. Mereka itu tak ada menyembunyi, tak ada menyuliti, tak ada mesusuti. Ke satu bahagian daripada satu bahagian Tuhan suruh menyapa ni, maka mereka pun menyapa, goyak pada manusia, goyak pada makhluk. Siapa mereka tidak susuk, tak ada susuk dan tak ada menyuliti, tak ada sembunyi, walaupun satu sesuatu mereka tidak bersembunyi. Jadi bermakna katanya dalam tabligh ni ada tiga. Satu bahagian Allah Ta'ala tak ada suruh menyampai. Maka ketika ni Allah Ta'ala tak ada suruh Nabi dan Rasul menyapa. Makna kata ketika ni Rasul dan Nabi nak menyapa tak boleh. Bagi pelat-pelat. Ni hak tu hawi khususiat bagi Nabi, bagi Rasul pun Nabi kita. Nabi kita ketika dia nak duduk di Gua Hira, dia jumpa dengan gapo, dia nampak gapo. Gapo hak tu hawi tahu dia. Lagi pula rupa malaikat lah mana tu tak ada suruh menyapa. Kama dia berkara ya Allah Ta'ala tak ada suruh menyapa daripada mereka dah. Maka mereka tak wajib menyapa. Tak harus mereka nak royak pada makhluk. Supaya ni lah kita orang tok guru, orang-orang lebih ni. Orang-orang tok guru ya. Benda patut boleh royak, kita royak. Benda tak patut boleh royak, kita tak boleh royak. Benda tak patut nak kecek, tak boleh kecek. Supaya kita nak pergi kecek dengan orang kampung sama ada. Supaya tak ahli leh. Supaya tak makom panuk, makom bakok. Dia tak boleh kecek. Dia mau kata kita tu gila kalau kita kecek tak kena dengan tepat. Sebab tu kawan-kawan Rasul ni pun ya ada masalah orang panggil tabligh pun kadang-kadang perkara satu bahagian daripada tabligh Allah Ta'ala tahu kepada Nabi dan Rasul. Tapi perkara tu tak harus mereka nak menyapa. Tuhan tak ada suruh mereka menyapa. Dan pula dua perkara. Orang panggil satu bahagian daripada tabligh. Daripada hukum Allah, hukum syarak ni, makna Tuhan pilih. Pilih kepada para rasul ni, boleh nak menyapa, boleh tak si menyapa. Tak si menyapa pun tak apa, nak menyapa pun tak apa, nak royak kepada umat pun tak apa, tak si royak pun tak ada apa. Dan satu bahagian yang tiga ni, wajib kena menyapa. Allah Ta'ala titahkan hukum mening dan syarak ni, wajib mereka menyapa. Maka wajiblah mereka kena menyapa kepada umat-umat dan kepada makhluk. Dan pula mereka tak boleh nak sembunyi walaupun satu perkara pun Allah Ta'ala suruh menyapa. Tengok. Dan mustahil lawan tabligh. Jangan duk nera weh. Laki-laki ni.
Dan mustahil lawannya lawan tabligh, iaitu lawan bagi tabligh ni apa dia? Menyembunyikan. Ya sembunyikan. Ya menyusup, menyulit tu tu makna talawai bagi tabligh, mana ya sembunyi, mensembunyikan barang yang tersebut itu. Makna kata ya sembunyikan barang yang tersebut itu. Makna tabarat Tuhan suruh menyapa, Tuhan suruh royak, Tuhan suruh surah, Tuhan suruh royak pada makhluk, royak pada manusia. Kemudian dia pergi susup. Maka menyusup barang yang Allah Ta'ala suruh menyapa, itu dikatakan mustahil. Sebab Rasul nak susuk tak boleh. Sebab tu orang panggil kalau ulama, dia susuk ilmu tu laknat nah. Orang ni yang ngaji pandai, kitab ni beratus-ratus, beribu-ribu kitab je ada. Lepas tu yang ngaji alim boleh royak orang, tapi dia tak royak orang. Maka ulama lagu ni orang panggil dalam dia kata katimul ilmi mal'unun. Orang panggil apa dia? Yakni orang yang apa dia? Nah, orang yang apa? Yakni orang yang menyusup ilmu tu dikatakan dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dek. Orang yang apa dia? Yakni orang yang apa dia? Yang susukkan ilmu Allah. Orang ni dilaknatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Kenapa? Kerana Allah Taala marah. Sebab tu orang jadi ulama susuk ilmu tak boleh nah. Tuhan murid, Tuhan kutuk malaikat semua marka di atas dia. Sebab tu kita orang ngaji sikit buat pandai. Kadang setengah banyak bahasa kau orang ngaji ni. Kadang-kadang nak oyak dia tak pandai. Tu orang buat tak reti tapi tanya demo. Ogek-ogek demo, colek-colek demo, uguk-uguk demo. Nah, ukir dah. Ukir-ukir demo, nak tahu demo tu ilmu tarana. Dia tahu dah. Dia pandai tapi dia nak tahu orang. Tu pandai kata anak. Ada spesial orang ngaji, ngaji di sini nak tahu orang. Dia pandai tapi dia nak cek orang. Orang panggil nak test orang. Orang ni ilmu tarana, orang ni ilmu tarana, pasti jebah lek belakang lah. Ada juga pesing satu orang ngaji beg ni, satu ulama beg ni pun ada enggak? Satu untuk guru setengah-setengah tapi golekkan sifat tu tak ada beg ni, tapi ada setengah. Ngaji tu nak tahu orang. Lepas tu nak cek orang, nak test orang. Dia ni ilmu setara dan nahung ya setara mana, pekoh ya setara mana. Hak ni Rasulullah tak ada kanak dan Allah tak ada kanak. Cumanya apabila jadi orang alim, orang pandai dah, kena royak dengan apa yang kita reti. Kena cerita dengan apa yang kita reti. Kena intisyarul ilmi. Kena taburkan ilmu dengan mana kita pandai. Jangan duk susuk. Kalau kita susuk ilmu, kita dilaknat. Katimul ilmi mal'unun. Dilaknat akan dia oleh Allah. Dah. Lepas tu kata lagi. Dia katanya mustahil. Dan dalil tabligh itu bahawa jika mesbunyi mereka itu, mereka itu sembunyi akan surat daripada barang, akan suatu. Jika mesbunyi mereka itu rasul akan sesuatu. Sesuatu mana? Daripada barang yang disuruhkan mereka itu, barang yang disuruhkan oleh Allah kan mereka itu. Suruh-suruh dengan menyampaikan dia kan yang. Kan barang tu lah kan suatu. Jadi katanya kita kata jika mereka tu sembunyi, mereka tu menyuliti, mereka tu tusuk, bagi Allah Ta'ala suruh menyampai, ya susuk. Dah. Nescaya adalah kita disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu. Kalau fok-fok Rasul saat ni Allah Ta'ala dan dia saat ni menyusup akan ilmu, menyusupkan hukum-hukum syarak yang dititah Allah Ta'ala suruh menyampai, dia susuk. Maka fok-fok kita semua ni pun Allah Ta'ala suruh kita menyusup juga ilmu yang kita tahu. Tengok. Tu dia. Disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu kerana disuruhkan kita, suruhkan kita dengan mengikutkan mereka itu rasul. Kerana mereka itu Allah Ta'ala titah pada kita, suruh kita turutkan akan mereka. Apabila mereka tu susukkan susukkan masalah tentang hukum-hukum syarak ataupun daripada hukum-hukum yang datang daripada Allah, mereka menyusup. Tapi Allah Ta'ala suruh menyampai. Bermakna kata kalau mereka menyusup, mereka menyembunyi daripada hukum-hukum Allah, maka disuruhkan kita susuk dengan ilmu juga. Kerana mereka itu tempat yang kita turut. Allah Ta'ala kita suruh kita ikutkan mereka. Suruh kita turut mereka. Dan tiada sah bahawa disuruhkan kita, tak sah, tak pakai, tak jadi. Tak sah. Tak sah kan? Dan tiada sah bahawa disuruhkan kita, disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu, tak sah. So kita menyembunyi ilmu itu Allah Ta'ala marah. Kerana datang pada satu hadis Nabi, katimul ilmi mal'unun. Maka orang yang sembunyikan ilmu tu dilaknatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermakna kata mereka itu mesembunyikan ilmu, mesembunyikan hukum syarak,
maka itu orang panggil bukan cita Allah. Allah Ta'ala suruh mereka menyampai. Apabila mereka tak menyampai, itu orang panggil Allah Ta'ala tak boleh. Nah, makna Tuhan tak gapo, Tuhan tak gapo. Tuhan marahlah pada mereka. Apa boleh jadi ke tak? Mereka gis busukkan hukum syarak, mereka gis bunyikan hukum syarak. Ini satu perkara yang mustahil. Mereka susuk ilmu Allah, susuk syariat Allah. Ini satu perkara yang mustahil. Kerana mereka itu Allah Ta'ala suruh menyampai. Apabila Allah Ta'ala suruh menyampai, pasti mereka tu menyampai. Gibuh kata fardu takdir mereka susuk ilmu ataupun susukkan syariat Allah, susukkan hukum Allah, maka nescaya wajiblah kita suruh susukkan ilmu. Maka susuk ilmu kita ni, orang panggil perkara ni perkara yang tak sah. Kenapa? Benda ni Allah Ta'ala larangkan kita mensembunyikan ilmu dah. Kerana orang yang membunyi ilmu itu dikutukikan. Kerana orang mensembunyikan ilmu macam mana? Dikutukikan. Apa makna dikutuki? Yakni dimarkakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang apa? Orang yang susuk ilmu, makna orang ni dikutuki ataupun dimarkai dan dilaknati oleh para malaikat dan Allah Ta'ala. Maka sabitlah bagi mereka tabligh. Sabit bagi mereka tu tabligh. Apa? Menyampai. Wajib bagi mereka tu kena menyampai, lagi pula kena sebarkan hukum-hukum syarak dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk ini. Maka kena, maka sabitlah bagi mereka itu, bagi rasul-rasul, tabligh, apa? Menyampai. Dan apabila sabit ia tabligh, mustahilah menyembunyikan. Mustahilah. Dan apabila sabit bagi mereka tu masalah tabligh, maka bagi mereka tu mustahilah menyusupkan ilmu. Tengok. Sifat yang ketiga kita ngaji gini, sifat tabligh. Tengok belakang Nabi menera habis. Apik belakang tu, apik Said menera habis. Solat. Menera dah. Kau tanya molek-molek menera dah kan? Dia tak ada nak dia. Api Said kau nak api puas. So. Tinggal raya. Jadi tak ada. Apa hidup jadi ya puas jadi juga tio. Hidup jadi apa? Ni makan telur dia. Telur. Boleh muncul kau mulai. Tengok itu lama-lama tawa tu. Tak sedut turut yang mana, tak sedut turut yang hangat tu. Yuk. Lepas hidup jadi tak sedut. Yang nyakit kau ni apa ni yuk. Ya apabila kita duk turut, duk padu yang hangat, ya apa-apa. Kita lepas dia. Malaikat tengok selak tu kita ambil tak apa lah. Tak sedut jangan, tak sedut. Kalau kalau kita duk maya, dia suka kira mati belah dia dah. Umpam malas semua air muka tu kan. Ramai je apa-apa. Kalau dia ada jadi masa tak sampai tu pas dia malaikat nampak rupa apa kita make cara. Nah kalau dia jadi tu tak sampai tu dia. Yang nyakit iblis lagu tu. Kalau kita doli dia yo kuat. Dah. Tu. Dia jadi tu asal dia doli dia jadi dia mesti dia. Tu dia ada. Dah. Apa royak dah make yo hidup sini. Dan hana jadi dah hidup sini. Dah. Apa itu kat cara pasti tak apa tak mati dah. Masa nak mati dah. Tapi kita. Okey. Dia nak tak nak Nabi nak apa? Nak we panggil ke? Dia nak tak apa-apa malah ngaji ke nak we ke? Nak siapa? Tengok yang siganya sifat tabligh. Nah, iaitu artinya dan pula menyampaikan akan barang. Menyampai akan barang. Barang ni dikatakan hukum-hukum syarak. Menyampaikan barang yakni hukum-hukum syarak. Disuruh kan oleh Allah
akan mereka itu menyampai. Maka tabligh ni lafaz tabligh masdarnya daripada daripada balagha balagha yuballighu tabligh. Mana kata menyampai. Ada di sini enggak? Kena ada fi'lul fa'il, perbuatan bagi seorang. Nyampai hukum syara' ialah kecek dah ni dah tu minta jalan molek minta jalan molek pun dah ni. Saya pula jalan molek lepas dah ni jangan bikin timur lagi lepas timur pada ni ke stop stop kat cutting lah orang bro tubik dah hari ni tubik dah ni atau dah tubik belak panik ada ke pun nak dan perkara diwahyu oleh Allah dah. Pondok-pondok all-well tu dah. Tak mari lama-lama minta borang borang tu ni ada budak nama ibu 3 orang pula hari Ahad ni Sabtu lusa tu ada nak mari patu pondok apa tak mari lama lepas 2 minggu tu dah mereka tuai royak mari Fadli tak apa patu lain lagi lama-lama tu isi orang mari buah lu dah patu tuai mari mula tu kira semula dia nak tuk kat situ ikut dia dah tu dah pondok luai lagi pondok biar luai tu sore kita angin dah pang nak pang tak? Pang musuh. Ada esok lusa ni ada budak. Budak celung seorang, budak mau nak tak? Budak celung untuk ngaji si Farida. Nak tak? Ngaji laptop. Lepas tu budak kamu ngasi seorang. Dah? Lepas tu foto hari dah ni. Lepas tu lama-lama tak hari tu kita buka. Lepas tu dah. Tu hari tu kita ke semula. Dah. Yang betul tu bila itu dah buat anak dia dah. Tu. Jika bagus tu leh dah. Lepas tu pergi ngapa weh? Malah ngaji dah dengan ini bosor bla pala cekak kau ni. Kalau besar dia tengok kat Bukit Poh lah leh. Bukit Uhud tu. Allah ada. Pertama
Siapa dia? Satu bahagi daripada wahyu, yaitu daripada wahyu saat itu menyuruh Allah oleh Allah akan mereka itu dengan ketiadaan menyampaikan maka tiada haruf satu bahagian daripada wahyu, iaitu menyuruh oleh Allah akan mereka yang menyampaikan dia, maka tidak harus bagi mereka menyampaikan dia, maka akan hukum-hukum syarak tadi. Ataupun dikatakan wahyu itu. Ada uji ni. Kedua je dah. Jawab dia ialah kedua. Dah. Daripada wahyu dah. Memberi pilih Allah memberi pilih Allah akan mereka itu padanya pada satu bahagian. Tapi pilih atau tidak menyampaikan dia. Ini beramal dan khusus dia bagi para rasul. Ketiga wahyu menyuruh Allah menyampaikan dia. Maka wajib di atas mereka boleh mainnya menyusup sama sekali tak disebutkan seperti hukum seperti kita tahu seperti
hukum sembahyang dan hukum puasa nah. Masalah dan lain-lain lagi. Daripadanya. Dalil bagi kata Rasul kat itu, nah kita tengok dalil. Nah. Tengok sini lah. Tengok sini. Tak sekali panjang oi. Kemudiannya masalah sifat yang tiga daripada sifat yang wajib bagi Rasul. Di sini patut kita baca dah. Benda tak payah ni. As-sifatus sadisah ni tak payah tak seperti sifat maknawiyah, sifat ma'ani tak rupa tu ni. Ni tak payah baik tu ni. Cuma we ingat ya, ada pun sifat maknawiyah, kata setengahnya ahwalun kalakuai potongi, kata setengah umurun iktibariyah, dan setengah menafikan ahwal. Kan macam-macam tu payah sikit nak faham. Ada pun masalah sifat yang tiga daripada sifat yang wajib bagi Rasul, artinya dikatakan at-tabligh. Kemudian tabligh daripada lafaz balagha yuballighu tablighan. Apabila sebut tabligh bak taf'il. Apabila taf'il kena ada fi'lul fa'il. Kena ada orang menyampai, kena ada orang menimbul menghasilkan perbuatan menyampai. Dia tak ada dua-dua siapa dah ni. Dia kena ada seorang menghasilkan perbuatan ini. Supaya taghyir, ghayyara yughayyir taghyir. Apabila sebut taghyir, dia kena ada fi'lul fa'il. Dia kena ada perbuatan bagi seorang yang mengubah. Ubah air dari keruh dulu, air cat putih ke jadi merah, air putih ke jadi hijau. Mana tak? Ada yang mengubah. Supaya sini, kena ada yang menyampai. Kena ada fi'lul fa'il. Perbuatan bagi fa'il. Siapa dia? Yakni kalau pada bab ni tabligh ni, ialah kena kepada para rasul. Rasul lah yang menyampai. Rasul telah menghasilkan perbuatan yang menyampaikan hukum-hukum syarak kepada makhluk. Supaya kalau kita terponak, siapa dia yang tuju menyampai? Ialah kena kepada para guru, para ustaz kita yang menyampai masalah. Siapa dia yang mengada menghasil perbuatan bagi tabligh? Agak panggil apa dia? Menghasilkan perbuatan bagi gawak. Bagi balagh itu. Perbuatan yang menyampai itu siapa dia? Ialah kena pada para guru, para ustaz. Kalau kita duduk dalam sekolah, kalau pada bab hadis, bab Rasul ni, siapa dia menyampai? Ialah Rasul. Arti bagi tabligh apa dia? Menyampai barang, yakni hukum-hukum syarak disuruhkan oleh Allah akan mereka itu menyampai. Itu mana tabligh? Apa arti kata tabligh? Apa isi kata tabligh? Yakni mereka ni rasul-rasul ni, dia tu orang panggil kena menyampai, kena sapa, kena sebar, kena royak barang yakni hukum-hukum syarak hak yang Allah Taala suruh menyampai. Maka dia kena menyampai. Dia nak menyusup tak boleh. Kalau yang menyusup maknanya salah dengan Allah, salah dengan undang-undang Allah. Sebab tu wajib di atas dia kena menyampaikan hukum-hukum syarak. Dan kalau dia tak menyampai, maka seolah kata kita pun Tuhan suruh menyusup jugalah. Maka menyusupkan ilmu itu orang panggil batil. Itu orang panggil tak sah pada hukum syarak. Kerana Tuhan tak suruh sekali-kali dengan benda tak molek tu. Tengok. Kemudian daripada masalah tabligh ni, apa dia menyampai ni iaitu baik tiga pula. Ni kita nak tahu tak jadi kalangan tok guru, kalangan orang besar-besar ni kita tahu tak? Mana benda patut kita wi, mana benda kita tak sepatut wi kita jadi tok guru ni. Nak wi ikut si amalan tak leh. Sebab tu kata Syekh Muhammad Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Dia kata mun jangan wi sekali-kali doa bismillah ni kepada orang jahil. Kepada orang karuk, kepada orang jahat menjangan wi. Kerana doa bismillah ni kapan dia apabila orang jahat pergi buat amal, takut di atas diri dia tu buat amal tu jadi pakar, jadi orang berdiri tak masuk ke. Orang buat gitu ni tak jadi, takut dia tu jadi kau takabur, kau punuh lagi. Sebab tu haram angkabui doa bismillah kepada orang jahil, pada orang fasik. Sebab ni bab Rasul ni, bab tabligh ni. Sebab tu Rasul satu ketika Tuhan suruh nyampai, satu ketika Tuhan pilih, satu ketika Tuhan tak boleh siapa, tak suruh menyampai. Tengok mana pertama, satu bahagian daripada wahyu iaitu menyuruh oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan tiada menyampaikan dia. Tiada menyampaikan dia. Jangan menyampaikan. Hak ni tak usah siapa. Supaya kita misalnya ni pada doa bismillah tu jangan menyampaikan pada orang jahil. Hak ni Rasul ni ada khususiat dia. Hak ni tak boleh wi pada umat, tak boleh wi pada makhluk. Benda ni untuk buat amal pribadi bagi rasul-rasul. Hak ni maka tidak harus bagi mereka menyampaikan dia ke wahyu ni. Daripada hukum syarak ni tak boleh menyampaikan. Makna kata bagi Rasul tak boleh nak menyampai. Tuhan larang. Tuhan tak ada suruh dia menyampai. Bahawa dia tahu untuk diri dia. Dan dia beramal untuk khususiat. Ketentuan bagi dia.
Supaya tak amalan tu royak, ada juga amalan khas untuk dia. Dia tak boleh royak kau orang. Semuanya ada orang rapik benar, amun orang dia rapak benar, dia agak semua. Dia baru wi benar ni. Tapi supaya rasa ni, hak ni tu tak wi mula kan. Jangan wi, jangan menyampah ni hukum syarak juga perkara daripada hukum Allah. Tapi hak ni buat amal untuk dia. Tak boleh royak kau orang. Yang kedua, tu wi pilih. Mu nak sapa apa tak apa, mu tak sim sapa tak apa. Mu nak menyebar tak apa, tak sim menyebar tak apa. Nak wirai tahu apa tak apa, tak sim wirai tahu tak apa. Makna perkara wi pilih oleh Allah ke mereka itu padanya, pada barang ataupun pada wahyu sahaja. Dah. Maka harus bagi mereka itu Rasul itu menyampaikan dia dan tiada menyampai atau tak menyampai, tak ada masalah. Hak dia nak menyampai apa boleh, supaya nak menyampai apa boleh, supaya kita ni lah. Kita orang duduk depan orang, benda ni sepatut kita video hati, kita biar buat amal hati untuk pagar dia, untuk jaga dia, rumah tangga. Patut wi. Kalau wi pun tak ada apa. Kalau tak sia wi buat amal pun tak ada apa. Makna di kita pilih nak wi dia buat amal, supaya kita misal mudah-mudah. Lah ayat mana kita tengok di dalam kalangan kita ni. Duk jadi susah, duk jadi serabut ataupun kita tak ada. Duk jadi susah, jadi serabut nak ke mana nak dia pagar diri dia, pagar rumah tangga dia, keluarga dia. Kita wilah ke dia laqad ja'akum. Mungkin buat amal ni, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Tu amal ni 7 kali pas mayat. Kalau buat amal ikhlas mukhasyuk dengan Allah, dah maka mu saat ni tu selamat. Lagi pula tu hari dalam tu larilah dalam nego gapo itu ni. Membaca ayat laqad ja'akum. Misalnya, benda ni boleh kita wi, kita sewi tak ada apa. Supaya juga Rasul satu wahyu, dia nak wi kepada umat, nak wi kepada makhluk. Boleh. Kalau sewi pun tak ada apa, supaya kita kalau sewi tak ada apa. Dan satu bahagian lagi, hak ni wajib. Allah Taala suruh menyapa. Hak ni kena menyapa semata-mata. Kalau mereka tidak menyapa tak boleh, maka wajib atas mereka itu menyampaikan dia, maka tidak harus menyusup dan mensembunyikan akan dia akan wahyu ini sama sekali. Mana seperti kita tahu hukum semaya. Rasul tu royak kepada umat tak boleh. Hak ni orang panggil Rasul pasti kena royak hukum-hukum syarak daripada semaya, daripada puasa, daripada kata benda ke apa. Dalam puasa kena puasa lah mana, niat tika mana, jatuh waktu malam. Hak ni Rasul kena royak, wajib Rasul kena royak. Kena menyampai kepada makhluk-makhluk. Kalau Rasul tak menyampai, makna kata Rasul tu silap. Kalau misal pun kata Rasul tu tak wajib menyampai, maka tu suruh kita bersembunyi juga ilmu. Maka sembunyikan ilmu, itu dalil kata tak sah kita sembunyi. Kerana dalil kata orang sembunyikan ilmu, makna kata orang ni dikutuk, dilaknatkan oleh para malaikat dan Allah. Bermakna kata susu ilmu, orang panggil perkara mustahilnya pada akal kita nak menyusupkan akan ilmu. Selepas itulah bagi Rasul pun kata menyusup dan sembunyikan wahyu dan hukum syarak. Ini satu perkara yang mustahil di atas mereka. Apabila mustahil, makna perkara itu tak jatuh dan tak berlaku sekali-kali. Kalau mereka boleh menyusup, kita boleh menyusup ilmu. Pak kita boleh menyusup ilmu tak sah. Kerana Nabi kata katimul ilmi mal'unun. Orang yang susuk ilmu ni dilaknat, dimarka, dikutukkan oleh Allah dan malaikat. Faham ni susuk tak? Tak boleh. Faham mereka kau tengok lagi, tak boleh susuk lagi lah. Itu dalil bagi kita, sabitlah bagi mereka tabligh. Dan apabila sabit mereka tabligh, maka ketika tu orang panggil, tidak sabit di atas mereka mensembunyikan akan wahyu-wahyu dan titah Allah Ta'ala. Sekat dulu. Kama dia kata, wallahu alam, buka dulu. Itu dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok weh. Are. Dengar are. Seperti Taurat dan Injil dan Quran yang turun dari langit daripada Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Injil, Quran ni turun daripada langit. Orang panggil kutubun samawiyah. Wah itu. Orang panggil kitab-kitab yang bahasa langit. Kitab yang bahasa turun daripada langit, yakni daripada Allah. Tapi kitab yang tinggal lagi daripada langit lah ni ada 3 buah, iailah Taurat dan Injil dan Quran. Tapi Taurat dan Injil sekarang ini ada inhirafun, ada tabdilun. Ada berubah dan tukar ganti. Yang tak ada ubah langsung lagi ialah Al-Quranul Karim. Maka kutubun samawiyah sekarang ni ada 3 buah lagi. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Tapi Injil dan Taurat ni ada inhirafun wa tabdilun. Ada ubah, ada tukar, ada salih. Tapi tak ada tukar dan tak salih lagi ialah Quranul Karim. Maka ni daripada langit. Kitab yang bahasa langit, yang bahasa Tuhan. Ya bahasa ilahi. Turun atas segala rasul bagi Allah. Tengok ini dok negara. Sampai di gapuan ni supaya disampai kepada mereka. Kan dok kocok di sini dok apa mu?
Munduk kocok apa tu awak? Munduk kocok itu baik kaki mah kan? Lagi. Munduk itu baik mah kok kaki ni munduk beli lagi. Supaya disampai kepada segala hamba-Nya, hamba Allah. Goyakkan dari Taurat, goyak di dalam Injil, goyak di dalam Quran. Supaya hukum Allah ni para rasul ni menyampai. Ni kita ngaji babnya apa? Dalam Quran, dalam Taurat, dalam Injil, maka mari kita ambil isi-isi kata dalam Quran, di dalam Injil, dalam Taurat, lepas tu giroyak kepada hamba-hambanya. Makna dunia ni ada syurga, ada neraka. Siapa dia buat amal lagu ni, dapat syurga. Bal jaza al jazaul ihsan illa al ihsan. Tidak adalah balas sebaik malaikat baik. Nah, Nabi royak dengan Al-Quran. Patut Tuhan royak tak? Al jazaul ihsan illa al ihsan. Tidak adalah balas sebaik malaikat baik. Patut mari pada hadis apa orang panggil al jaza min jinsil amal. Tu hadis. Quran mari al jazaul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balas baik malaikat baik. Orang buat baik dia boleh baik, orang buat amalan molek boleh molek. Quran royak. Patut Nabi tu tuju menyampainya, rasul-rasul tuju royak kepada hamba-Nya, pada makhluknya. Mik daripada isi kata Quran dan kitab-kitab daripada Allah. Patut mari daripada dia kata al jaza min jinsil amal. Bermula balasan itu daripada jenis amal dia. Benar lu herat. Kalau orang ni zina, batal zakat ya akhirat esok busuk weh. Allah-Allah tunggu buang-buang. Patut orang ni wahib bahang, mulut dia akhirat esok bau busuk mulut dia akhirat esok. Dia mau tahu dia mulut bau busuk ni akhirat ni. Tu lah buat bahang lah tu. Dia panggil al jaza min jinsil amal. Jaza balasan daripada jenis amal leh. Patut amal lagi apa? Duk dah dunia wahai ngopak kau orang. Patut akhirat esok kan nak? Duk hidah dia. Ni orang panggil balasan mengikut keadaan amal yang buat dah dunia. Aiman. Supaya dapat mengetahui segala hamba-Nya, hamba Allah akan bagaimana jalan. Supaya dia tahu bagaimana jalan. Jalan mana? Yang dapat dengan dia dengan jalan. Yang dapat dengan jalan hak rasul-rasul royak ni. Kesenangan dunia. Dapat kesenangan, dapat berjaya, dapat keuntungan dunia dan akhirat, dan pula dapat keuntungan akhirat. Maka ambil daripada kata Rasul duk royak di dalam Quran, duk royak dalam Taurat, duk royak dalam Injil, ambilkan benda-benda tu sebagai buat jalan suluh jalan yang dapat dengan dia tu kesenangan, dapat keuntungan, dapat kebendengan, dapat berjaya di dunia dan di akhirat. Sebab tu kita berjaya kena tengoklah suluh Rasul lagu mana. Rasul ada royak lagu mana. Dan pula Nabi kita ada cerita lagu mana. Siapa dia ikut dengan jalan ni, lepas dia suluh dengan jalan ni, hak Nabi royak di dalam Quran, dalam hadis, maka dia pakai hak tu. Maka orang ni dapat seni lah, dapat berjaya. Peherak seni dunia. Dus tu tak jadi kelai kabuk Dunia yang nampak tu tak ada kaya tapi tak ada kelai kabuk. Semaya, tak apa waktu semaya. Siapa waktu pergi haji, ya buat haji. Siapa waktu puasa, ya puasa. Siapa waktu sedekah, ya sedekah. Waktu orang beripung buat halqah ya pergi. Ni orang mana orang ada kesenangan. Bukan kata orang kesenangan orang duit banyak. Bukan. Musilat dah tu. Kalau mu kata orang senang orang duit banyak dah. Tengok belana. Pok duit senang duk metau buat belana. Duit belana duk main judi. Duit belana duk main jolitina. Duit belana duk main ikut day, ikut erak. Nah, ni makna senang. Dah. Orang senang ni makna orang boleh turut jinjak lakah Rasulullah. Boleh turut jinjak lakah Allah. Tuhan nak ke mana? Ya hadap kau tu di atas semaya, ya semaya. Tuhan kata bangun taubat mana? Bangun kiamat. Ni orang senang. Dunia senang, akhirat pun senang. Akhirat surga terus dah. Dunia tak jadi kelai kabuk. Siapa waktu semaya? Awal waktu. Deh. Orang ngaji, ya boleh ngaji. Orang ngajar sejid yang boleh pergi. Orang ngajar Al-Quran yang boleh. Boleh belakang. Tapi orang duit banyak tapi tak sejid tak boleh pergi. Macam Quran pun tak boleh. Orang buat bajik tiga apa tak boleh. Ni bukan kesenangan. Orang ni jadi api neraka dah di dunia. Panas dah di dunia dengan duit dia dah. Deh. Dan dapat untung yang besar. Untung yang besar pada dua kehidupan itu. Mana dua kehidupan? Yakni di dunia dan di akhirat. Dunia akhirat. Kehidupan dia tu sangat-sangat berjaya. Hidup pada dunia pun berjaya. Hidup pada akhirat berjaya. Cuba dia tengok. Orang yang senang kan? Dia tak kelak apa. Dia mau susah tahu kan? Dia hening. Ni orang dia tengok seperti kau-kawik aku ni. Orang yang tak ada email tu, nak email dah ni. Orang kaya tak kaya, selerak tak buat habis. Orang tu kalau email dia pukul, dia gantung ke makung di Allah Ta'ala. Gamang lah. Gantung ke makung di tiya yang besar yang ni Allah Ta'ala.
Orang ni tak gelombang. Dia modok susah lah. Tak boleh nak kerja. Tak cocok vaksin. Tak boleh nak pergi kedai. Macam-macam. Serabut setengah orang tua tu jadi gila. Weh. Serabut nak pergi kedai tak boleh. Nak pergi kedai tak ada baca vaksin. Nak pergi kerja tak boleh. Kena baca vaksin dulu. Pada moyak macam cocok vaksin 3 tahun mati. Cocok vaksin lemak tekak. Cocok vaksin lemak tubuh. Deh. Kadang-kadang cocok vaksin tu orang besar bau bining. Bau bining kalau tuai kagak kan cocok vaksin pok dah. Tak lah. Tak lawek tu. Sepak ting tak kunying. Lepas tu, beli mutu kau dah ada start. Teh nak berhiar tidak boleh. Banyak macam kocok wasing orang ni. Lemak pingai pun ada. Lupa tu juga ada budak sore. Hafiz Quran. Lepas tu, bila cocok wasing, 30 juhilah selalu dah. Waliyazubillah. Wasing. Takutlah. Macam-macam. Ada email kita tak pukul macam-macam. Tapi orang email yang tetap, tak boleh ingat tu. Kok mana kok tu, kok ni tu tu ada. Tu kau pusing ke? Tengok bau ni. Dia tak cocok wasing, tak boleh masuk amper. Dia tak cocok wasing, tak lewat kerja Dia tak cocok wasing, tak boleh masuk dalam kedai. Lah ni duk tanya wasing ke ni? Kena tipu lah pelakor kok kita. Lah ni kena makan wasing ke? Nak masuk amper. Nak buat surat tanah nak makan wasing ke? Dah baru ni sungai. Baru ni nak masuk amper, nak buat apa cacuh ha? Mai. Gapo? Gapo panggil tu telefon, mau prong lah. Lambat, mau prong mi mai. Mau prong mi tang ha. Mau prong ada dia masuk lambat. Susah ti. Ni sebab apa? Sebab tak ada email jadi macam-macam weh. Dan segala kitab yang diturunkan itu iaitu 104 buah. Sekat tu kamar dikata wallahu a'lam. Buka ni sikit dah. Awak mudah kocok apa? Mu itu bet apa tu bet tua ana. Nama tak awak, mu itu bet tua ada. Mudah ngigar kan awak. Dan mudah kocok enjo dia. Mudah kata gapo siarah ana. Sudah nak apa? Nak apa ya? Kacau lagi lah. Sedakar peluk tu. Apa nak dulu. Itu ada budak Cina, pokok Cina baba video Allah tu ban lah ni nah. Baba duk pelak kau minta Allah tu ban. Yang motor tu ban motor Allah saban, motor Allah nama Allah lagi tu budak-budak. Apa pelat nak minta Allah tu ban juga. Nah, patut tu pelat. Patut satu hari mata nak ban lah. Allah nak ban ngorek. Nak ban ngorek tu lek belanti dah. Boleh petang hari tu buat Tino tak dekat panjang be. No ya tu sorok Allah tu. Sedap dah. Bak bapa tahan ning tak suruh Allah nak ban. Kalau Allah ban dekat gantung dia dia ponok siapa habis licin. Bakal dia berdekat. Mula dekat ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad zakara Syekhul Imam Abu Muhammadin Ibnu Abdissalam rahimahullah. Dan telah menyebut oleh Syekh Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Abdissalam rahimahullah. Sebut takluk pada zakara. Fi kitabihi, di dalam kitabnya, kitab bagi Syekh Al-Qawaid, nama Qawaid. Kitab bagi Tok Syekh kita nama Al-Qawaid. Ya tanah. Annal bid'ah. Baca itu bid'ah. Baca molek. Annal bid'ah. Hakim boleh ni pernah penting ni. Dia sebut dalam kitab Qawaid. Ingat molek nama Syekhnya Abu Muhammad Ibnu Abdissalam. Dia katanya nah. Dalam kitab Qawaid tanah. Annal bid'ah. Sesungguh perkara bid'ah ni. Apa perkara bid'ah? Yakni perkara yang mereka-reka dan perkara-perkara yang membuat-buat yang tidak dibuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna perkara ni perkara Nabi tak buat. Perkara ni perkara Nabi tak biasa jati. Nabi tak memperlakukan sama ada daripada perbuatannya, perkataan Nabi tak biasa. Dek, mana Nabi tak pernah buat? Supaya Nabi makan nasi ke apa? Makan leping emah Nabi tak buat ni. Makan nasi leping emah. Nabi sawak lah. Tak ada lah. Pasal kita giwat mana kita mereka-reka pada agama tu. Buat kaya-kaya yo kaya berdoa. Cia kate yo mah. Pala kate yo mah. Bata yo lilik ke mah. Pingai nak makan mah. Sudu mah. Nabi buat tak ke ni? Ni orang panggil Nabi tak buat. Lepas tu jawab. Yang mereka-reka dan mereka-reka pada agama Allah Ta'ala. Atau dia panggil al-bid'ah. Kamar dia bid'ah ni annal bid'ah kainatun wasabitatun. Adalah ia dan sabit ia ala khamsati aksamin, di atas 5 bahagi. Benar bid'ah 5 bahagi. Wahabi kat sini
Habis tu, oi, tok bagi bid'ah siapa 2 3 4 5. Bid'ah tak ada. Bid'ah satu ya. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap benda bid'ah ni satu saja, sesat. Dan apabila sesat jatuhlah dengan kau. Masya-Allah, mudah muka dengan kau. Dengan kau ayah muat ke? Dengan kau ayah muat kau boleh dukung yang mudah dengan kau tuan-tuan. Mudah takfirkan orang. Sebab tu kalau kita nak boleh tahu mazhab ahli sunnah, dia tak hukum orang takfir. Dia tak mudah nak hukum orang takfir. Tapi apabila mazhab mudah hukum orang takfir. Kafir mu ni. Mu ni silang ni, kafir ni sebab. Mu pasal benda bid'ah. Buat benda Nabi tak buat. Mana? Sapu muka Nabi tak sapu-sapu. Kufur. Orang mudah pada mentakfirkan orang. Ni mazhab mana? Ni orang panggil daripada mazhab labi. Ya tak? Ya wahai mudah hukum takfir orang. Kita pun tengok dia. Mung masa pun muka, biar awak. Nabi tak awak. Mung set dosa mung. Pahoyak dia. Be tak usah naik kereta. Be nak utah mana? Nabi tak naik kereta. Nabi jalan Mekah hijrah dengan Abu Bakar dengan siapa ke Madinah. Nabi nak apa? Nak BMW. Bukan nak tengok Nabi sangat dah. Nabi hijrah daripada Mekah mai sampai ke Madinah dengan Abu Bakar. Apa? Hak sebutlah hadis. Rahilatan, 2 kumpulan, 2 kenderaan yang dicedek oleh Abu Bakar ini 2 ekor unta. Kamu duk Mekah duk hajat mari ni nak unta. Sebab nak tengok Nabi. Masa nak kereta BMW pun itu panas tak boleh kok tu beda kok ni beda. Lepas tu orang tak kena belakang kita seorang kena. Ambo mu ni aling tara mana lu. Malaikat turun langit ke mu ni. Sedaklah deh. Oh tengok cek orang kata orang apa. Tak kena habis orang. Lah apanya terlalu. Kau ngaji kau teruk. Bukan kau ngaji kau dekat dengan tu. Kau ngaji di kau jauh dengan tu. Hukum kau tu tak kena. Hukum kau ni tak kena. Mengaji faedah apa? Mengaji nak berlawan dengan ulama. Mengaji nak berlawan ulama. Nabi kata kulluhum finnar. Semua ni ngaji kerana duit manusia masuk dalam kocek mung. Mengaji manusia semua hukum mung. Mengaji nak mujadalah dengan ulama. Kulluhum finnar. Nabi kata semua ni tak lain dengan Allah Ta'ala. Jangan ngaji tu nak berlawan dengan orang semata. Orang tak kena, tak jadi deh. Pertama sekali ke apa dia? Wajibatun. Pertama dikatakan bid'ah wajibah. Bid'ah wajibah. Mana wajibah? Tak sah. Seperti menghimpunkan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dimintakan oleh Umar Ibn Khattab itu. Apa bid'ah wajibah? Yakni seperti jam'il Quran, menghimpunkan Quran yang disyurkan, yang disetujuikan akan dia oleh Umar Ibn Khattab. Kama dia Umar dikecek dengan Zaid bin Sabit nak himpunkan Quran. Maka himpun Quran Nabi tak buat Nabi tuliskan Quran di batas tamar, ditulis ataupun di pelepah bama, di batu-batu. Tu kerja Nabi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ayat tu kemari, Nabi kata Yazid bin Sabit, mungkin tulis ayat ni lah di batu. Turun pula ayat lah. Hei Umar, mungkin tulis ayat ni. Turun pula ayat pada Muawiyah ni. Fak katibul wahyi. Fak penulis Quran. Masa ni Nabi himpunkan Quran jadi buah ni lah. Tak. Masa Nabi tak ada jadi ke Quran. Hak Quran kita nak baca 30 juz ni bukan timbul pada masa Nabi. Timbul pada masa Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Mana ni? Lepas tu timbul Quran, himpun Quran. Wajib ke tak wajib? Umar kata aku tengok kalau tak himpun lah ni Quran ni akan habis. Satu hari habis. Tak ada orang nak baca. Lagi pula Quran akan tinggal kita habis. Tinggal kita belakang. Sekat tu dulu hari ni. Kita humpun semula. Dah panjang doa. Kecek mula. Lepas tu kecek dah. Hari ni. Lepas tu nyo pergi putih nyo tu esok. Nah ni bekas lalu. Lepas tu bekas kuning tu duduk mana bekas kuning weh. Sebab tu ada buat makan malam-malam bekas cicak si som. Ke mana merang dah tak? Aduk mana orang? Lama. Lepas tu dah. Tagi kau bosok pergi beli air batu, beli 2 guni sana dah. Lepas tu esok kita nak buat gitu dah. Esok nak buat suruh. Lepas tu dia kecek-kecek tu esok kita nak pakat dulu sikit. Mula tu nak buat makan mudah-mudah ya. Nak buat makan mudah-mudah. Lepas tu ni dia kata nak buat nasi minyak esok. Kerana kita takut orang luar, orang luar dah mari tu nak makan dengan Pok Ito, makan ketamen, nak makan cahaya mama tu. Takut nampak berdoa sangat. Pok Ito tak apa lah. Yang Pok Ito tu pakai biasa nak makan mama pun tak ada apa lah. Cerita orang luar, mari orang luar tu. Takut-takut ada. Kita buat jadi itu sikit. Boleh air pun dia mau nak wih dah sikit-sikit kan. Boleh kita buat makan esok poda-poda lah.
Capur-capur kau lah pakat tolong dah. InsyaAllah pada tu dulu hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yukafi wa yukafi. Allahumma aghnina bil ilmi wa salna bil ilmi wa akrimna. Allahumma inna na'udzubika min al-amin. Wa fil akhirati hasanah wa sallallahu. Walhamdulillah. Al-Fatihah. Tulis dah. Jangan ngaji insya-Allah.